Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan sambung lagi kuliah, iaitu pada kali ini kuliah berkaitan dengan puasa pada bulan Ramadan, kerana beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Shaum Ramadan, fasting Ramadan, wa syahru afdalus syuhur wa huwa min khasa'is hadhihi al-ummah أي بهذه الكيفية موجودة الآن فلا ينافي قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم Surah Al-Baqarah ayat 183. The month of the fast is the best of months, and it is one of the distinctive features of this community, Ummah, that is as now practice, a fact not contradicted by the word of Allah Most High. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you. ونتشبش محمول على مطلق الصوم دون قدره وزمانه، وصوم رمضان أحد أركان الإسلام بالإجماع. وروى شيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. Islam is built upon 5: testifying there is no God but Allah and that Muhammad is the messenger of Allah, performing the prayer, giving zakat, making the pilgrimage to the house Kaabah, and fasting in Ramadan. Al-Muhatab biwujub as-sawm, who must fast Ramadan? يجب صوم رمضان على كل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى بالغ عاقل قادر على الصوم مع الخلو عن حائض ونفاس. Fasting Ramadan is obligatory, that is wajib for every Muslim, male or female, who has reached puberty, is sane, is capable of bearing the fast, and if female is not in the period of menstruation or postnatal bleeding, that is nifas. Man la yajibu alaihi saum, those not obliged to fast Ramadan. Siapa yang tak wajib berpuasa Ramadan, the following are not required to fast. Fala yuhatabu bihi kafir, bermakna annana la nutalibuhu bi adaihi ay wala yasihu minhu aidan. Jadi yang tidak wajib, iaitu yang pertama adalah orang kafir. Orang kafir ni kalau dia lakukan juga puasa Ramadan, memang tak akan diterima, tak valid though he is punished in the next life for not doing so. Macam tu, walaupun dia akan menerima azabnya nanti di akhirat. Lakinnahu yu'azibu ala tarkihi fil akhirah wa sabi wa majnun wala yukhattab bihi man ajhadahu sawm ay atba'ahu likibarin aw maradin la yurja bi'uhu la bi'ada'in wala biqada'in, lakin la yazzamu man ajhadahu sawm likulli yawmin muddin ta'amin. Secondly, a child, then someone insane, someone whom fasting exhausts because of advanced years or having an illness from which is unlikely to recover. Jadi yang berikutnya yang tidak wajib puasa adalah kanak-kanak, yang belum baligh lagi lah, tak wajib lah. Kemudian orang gila pun tidak wajib, dan kemudian orang dah tua dah, tak larat berpuasa, dan orang yang sakit, yang kemungkinan sakitnya itu tak dapat nak recover balik, begitu. Jadi apa yang perlu dilakukan ialah di sini ialah yang sakit ataupun orang tua yang tidak dapat berpuasa, yang tidak berkeupayaan untuk berpuasa, dan juga orang sakit yang tidak berkeupayaan untuk sembuh balik. Jadi apa yang perlu dilakukan ialah pada hari-hari yang ditinggalkan puasanya itu dia perlu membayar fidyah, iaitu sebanyak none of the above mentioned is obliged to fast or to make up fast days. Though someone who misses a fast because of yang saya sebutkan tadi must give 0.51 liters of food for each fast day he misses. Jadi itu begitu tentang itu. Begitu juga selain daripada orang yang sakit, iaitu orang yang yang travelling, orang yang bermusafir, those who are travelling, kemudian orang yang murtad, kemudian orang yang haid, orang yang ada nifas, maknanya tidak
maknanya tidak perlu berpuasa pada ketika itu. Tetapi untuk fa'in takallafa al-marid wal musafir wa sama sahha duna murtad wal haid wa nufasa. Tetapi untuk mereka yang sakit dan musafir, kalau dipuasa juga sah puasanya itu. Tetapi untuk orang yang murtad, orang yang haid dan juga orang yang ada nifas, kalau berpuasa juga memang tak sah puasanya itu. Begitu, dan dia kena qada pada hari yang ditinggalkan. فإن أسلم أو أفاق أو بلغ مفطرا في أثناء النهار ندب الإمساك والقضاء ولا يجب عليه وإن بلغ صائما لزمه إمساك وندب القضاء ولا طهارة الحائض في أثناء النهار أمسكت ندبان وقضاء ختمان ما قبله من أيام الحيض والنفاس. So if the ill person or traveler take it upon themselves to fast, it is valid. Though fast by someone who has left Islam or a woman in the menstruation or period of postnatal bleeding is not valid, macam saya sebutkan tadi lah. So when not fasting on a day of Ramadan, if a non-Muslim become Muslim and a insane person regain his sanity or a child with such puberty, it is recommended but not obligatory that they fast the rest of the day and make up the fast later. A child who reaches puberty while fasting on a day of Ramadan is obliged to fast the rest of the day and is recommended to make up. A woman whose period ends during a day of Ramadan is recommended to fast the rest of the day and is obliged to make up the fast. And the first day prior to imaging during her period or postnatal bleeding. Jadi dia begini. Jadi ada beberapa kategori di sini, iaitu yang pertama ialah seseorang yang yang kafir, yang bukan Islam, kemudian tiba-tiba dia peluk Islam. Dia peluk Islam tu pada pertengahan hari dan bulan Ramadan. Jadi macam mana pada hari itu? Jadi pada hari itu kalau dia nak mula berpuasa, puasalah. Itu cuma digalakkan saja, tak wajib baginya pada hari itu sebab dia di tengah-tengah pertengahan hari. Tetapi untuk hari yang besoknya dan selanjutnya dia kena berpuasa. Seperti juga kanak-kanak yang kita kata dia balik pada pertengahan hari, begitu juga. Dan begitu juga perempuan yang tiba-tiba suci daripada haid pada pertengahan hari. Tapi kalau perempuan tu yang suci berhaid pada pertengahan hari, mana pada hari itu dia kalau dia nak puasa-puasalah, tak puasa pun tak apa. Tapi pada hari yang sebelum tu, yang dia miss, yang tertinggal, dia kena qada. Dan pada hari yang berikutnya dia kena wajib berpuasalah, begitu. Itu hukumnya, begitu. Baik, jadi sekarang ni saya akan sambung sikit lagi, iaitu nak cerita sikit lagi lah tentang sedikit tentang puasa Ramadan ni. Kita tengok di sini sedikit lagi. Jadi berkaitan dengan rukun puasa. Jadi ini satu pasal pada menyatakan rukun puasa dan syaratnya dan barang yang bergantung dengan dia. Jadi bermula rukun puasa itu 3 perkara. Pertama, niat, dan hanya sahaja wajib niat dengan hati dan sunat melafazkan ia dengan lidah, dan wajib berniat pada tiap-tiap hari, dan jika pada puasa sunat sekalipun, dari kerana ia ibadah yang masing-masing berkehendak sekaliannya itu kepada niat. Maka jika berniat seseorang pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan bahawa ia puasa sebulan Ramadan sekaliannya, tidak memadai akan dia niat yang demikian itu, melainkan bagi puasa hari yang pertama juga. Tetapi hendaklah ia berniat seperti yang demikian itu pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan supaya hasil pahala puasa Ramadan, dan jika lupa ia akan niat pada setengah daripada segala malamnya yang kemudian itu, dapat ia taklid pada mazhab orang yang memadakan akan niat yang demikian itu. Maksudnya beginilah, jadi dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, maka kita diwajibkan berniat pada setiap malam pada
malam-malam dalam bulan Ramadan tu kena wajib niat pada setiap malam. Tetapi pada malam yang pertama tu jadi dibolehkan juga kita berniat untuk sebulan terus mengambil pendapat dalam mazhab Imam Maliki. Ini bukan apa, ini kita katakan bahawa untuk ambil ihtiyat, iaitu takut nanti ada pada malam-malam yang lain kita terlupa nak niat dan sebagainya. Jadi pada malam pertama tu eloklah kita niat sebulan mengikut mazhab Maliki. Bolehlah untuk malam yang pertama itu kita niat sebulan, dan lepas tu pada malam yang lain kita niatlah tiap-tiap malam. Tak apa, disebabkan kita takut pada malam-malam yang lain kita terlupa nak niat begitu. Dan lafaz niat tu ialah nawaitu sauma ghadin, nawaitu sauma ghadin an Ramadan. Artinya sahaja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan. Di sini niat yang akmalnya itu, yang lengkapnya ialah nawaitu sauma ghadin an adai fardhu Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardhu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jadi itulah sebab sedikit tentang puasa dalam bulan Ramadan. Jadi itu sebab sedikit tentang itu. Dan ada juga lah fazilat-fazilat lain tentang puasa dalam bulan Ramadan tu, ada hadis tentangnya. Iaitu ada satu hadis tentang puasa di dalam bulan Ramadan, iaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Pada siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, kerana beriman kepada Allah Ta'ala, imanan wa ihtisaban, kerana mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, yang mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala, niscaya ghufira lahu, diampunkan baginya ma taqaddama min dhanbih, barang yang telah dahulu daripada dosa-dosanya. Jadi begitu sajalah, mudah-mudahan kita dapat beramal dengannya. Jadi selamat berpuasa daripada saya, Nazri bin Ilyas. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. Jadi sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.